Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam Okey, untuk hari ini kita akan sambung balik okey, kita akan sambung balik ni yang minggu lepas punya bab 7 ya. Okey, tapi sebelum kita masuk ke soalan-soalan seterusnya ya, kita tengok balik format penyata kewangan. Okey. Tak kisah sama ada tanpa pelarasan ke ataupun ada pelarasan ke, memang kita kena ikut ni lah format seperti yang diberi. Okey, ni adalah format biasa tanpa pelarasan ya, tetapi kalau akan masuk bab 8 nanti, bab yang ada pelarasan, so yang itu akan ada sedikit pertambahan format lah ya, yang itu nanti cikgu akan sentuh pada minggu hadapan. Okey, kita tengok balik dua jenis penyata kewangan yang anda perlu sediakan adalah akaun perdagangan dan untung rugi ya, di mana yang hijau ni adalah akaun perdagangan ya untuk mencari untung kasar, dan yang bawah ni adalah untuk akaun untung rugi ya, di mana anda kena tambah hasil dan tolak belanja untuk mencari untung bersih. Okay, ini adalah akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, dan yang kedua adalah penyata kedudukan kewangan Ni untung ni tak ada Penyata kedudukan kewangan, kita nak tengok posisi kewangan syarikat berdasarkan jumlah aset ya yang disamai oleh jumlah liability dengan jumlah equity ataupun modal. Dan dalam penyata kedudukan kewangan ya, anda perlu menunjukkan modal kerja. Modal kerja ni bermaksud perubahan modal daripada awal tahun sehingga akhir tahun. Ya, modal awal ya tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih, tolak ambilan akan jadi modal akhir. Mana nak dapat untung bersih atau rugi bersih, kenalah tengok dekat akaun perdagangan dan untung rugi. Ya, sebab tu kebiasaan soalan ialah mesti buat ni dahulu. Ya, barulah buat penyata kedudukan kewangan. Okey. Mari kita sentuh sedikit berkenaan tentang akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, apa-apa pun mestilah dimulai dengan jualan dahulu ya. Ya, apa-apa pun mestilah dimulakan dengan jualan dahulu ya, dan kemudian tolak dengan kos jualan ya. Kos jualan ni dia ya, ini tajuk besar, kos jualan ya, tolak kos jualan akan menjadi untung kasar. Untuk mencari kos jualan ya, anda kenalah cari belian, tolak pulangan belian akan jadi belian bersih, tambah Audi, angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian akan jadi kos belian. Jadi inventory awal tambah kos belian, tolak inventory akhir akan jadi kos jualan. Okey. Jualan tadi tolak dengan pulangan jualan ataupun pulangan masuk, dia akan jadi jualan bersih. Ya, so ini adalah dia punya format untuk mencari untung kasar. Jadi jualan bersih tolak kos jualan. Ini bukan jualan bersih, jualan kasar ni. Betul lah jualan bersih Okey, jualan bersih tolak dengan kos jualan akan jadi untung kasar. Okey, itu yang inilah perdagangan. Okey, untuk untung rugi, sambungan daripada untung kasar tambah semua hasil ditolakkan dengan semua belanja akan menjadi untung bersih. Okey, so kita kena ingatlah hafal dan juga ingat benda-benda macam ni. Perkataan diterima ni ialah masuklah, duit masuk ataupun hasil. Okey, penyata kedudukan kewangan, sebelah kiri adalah aset ya, sebelah kiri adalah aset dan sebelah kanan adalah liability dan juga modal ya untuk mencari. Ya, dia punya make sure ya jumlah aset dengan jumlah liability dan equity adalah sama ya, dia adalah sama. Okey. Ada apa-apa soalan ke sebelum kita masuk ke bahagian latihan? Ada apa-apa soalan ke sebelum kita masuk ke bahagian latihan? Tak ada. Tak ada Allah, cikgu tak share screen Sorry. Okay. Alright. Nampak screen Boleh nampak screen? Nampak. Okay, nampak So ini adalah format yang kena ingat balik lah nota yang cikgu bagi tu. Ya, jualan, tolak pulangan jualan akan jadi jualan bersih. Tolakkan dengan kos jualan untuk mencari dia inventory, ya, inventory awal, lepas tu belian, tolak pulangan belian jadi belian bersih, tambah Audi,
Audi kena tengok ya, angkutan masuk sahaja tau. Angkutan keluar jangan masuk. Angkutan keluar hanyalah dekat sini. Belanja. Angkutan keluar. Ya, angkutan keluar ni iaitu belanja untuk inilah transport. Ya, transport, delivery dan sebagainya. Okey. So belanja angkutan. Alright, so angkutan keluar dekat sini. Ya. Audi ni yang A ni angkutan masuk sahaja. Okay, kos belian, kos barang untuk dijual, tolak inventory akhir dan sebagainya lah. Okay. Alright, mari kita tengok soalan sambil kita menjawab tu nanti kita boleh refer balik ke format-format ni lah. Okay, skrin nampak ni soalan-soalan ni? Nampak ke? Nampak tak? Nampak. Okay, nampak Alright. Okay, mari kita tengok soalan yang pertama Okay, soalan pertama. Okay. Soalan 1 dan 2 berdasarkan akaun perdagangan di bawah ni. Okay, dia bagi kat sini Sunny Enterprise, akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 20X5. Okay, yang ini dalam bentuk T yang biasa cikgu bagi adalah bentuk ke bawah. Tetapi jualan dahulu jualan tolak P akan jadi jualan bersih. Kemudian inventory awal ni sebelah kiri, kemudian belian tambah dengan XY akan menjadi 14970. Jadi inventory awal tambah belian tambah XY akan menjadi kos barang untuk dijual. Okey. Soalan dia apakah X dengan Y? Apakah X dan Y? Okey, kalau nak tahu X dan Y, tengok atas dia kat sini. Ini adalah belian. Maka dekat format ini adalah belian masalah sekarang ni adalah sini tambah. Nampak? Tambah kan? Jadi dekat sini tambah angkutan masuk, tambah upah atas belian, tambah duty import, tambah insurans atas belian. Audi. Jadi clue dia dekat sini adalah XY ialah Audi. Okey, jadi yang mana satu X dengan Y, adakah A ni betul? Jawapannya adalah salah. Kerana dia adalah pulangan belian. Pulangan belian dia adalah tolak. Soalan ni kat sini dia tambah. Okey, angkutan masuk. Angkutan masuk betul. Dan duty import A dengan D. Yang untuk C ni I, tetapi masalah I adalah insurans. Ni insurans belanja, bukan insurans untuk atas belian. Kalau insurans atas belian betul jawapannya. Tapi masalahnya ni insurans belanja. So salah lah. Gaji dan upah pun salah sebab dia adalah belanja. Angkutan keluar salah. Walaupun dia angkutan tapi angkutan keluar, dan insurans belian betul. Tetapi kurang tepat, dia ada salah satu betul. So jadi jawapan dia adalah B. A dengan D lah angkutan masuk dengan duty import. Sebab dekat sini dia tulis tambah. Okey, itu yang pertama. Okey, soalan kedua, apakah P? Apakah P? P ni dekat sini jualan tolak apa? Yang ni memang confirm salah. Yang mana? Pulangan keluar ke pulangan masuk? Kalau jualan tolak. Okey. Ada apa chat kat sini? Tak ada. Okey. So, kalau P jualan tolakkan dengan pulangan apa? Masuk. Pulangan masuk. Yes, pulangan masuk. So B adalah dia punya jawapan dia. Diskaun memang salah lah diskaun memang salah. Okey, soalan ketiga. Item yang akan menambahkan kos belian adalah ni tadi. Menambahkan kos belian ni adalah belian tambah AUD dengan I angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian. Okey, duty atas belian betul. D. Okey, maknanya 1, 2, 1, 3 dengan 1, 4. Angkutan keluar. Salah sepatutnya dia adalah angkutan masuk. Okey. Okey, nombor 2 salah. Jadi yang ni kita boleh tolak. Okey, tinggal 3 gaji. Gaji salah lah gaji sebab dia adalah under belanja. Dan insurans atas belian jawapannya betul. So jawapannya adalah 1 dengan 4. Duty atas belian dengan insurans atas
belian. Dah kata 2 ni pun atas belian. So jadi jawapannya adalah D. Ya, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 4. Format akaun perdagangan dan untung rugi berbentuk T mempunyai beberapa ciri. Pilih ciri yang betul. Okey, nombor 1. Jualan direkodkan di sebelah kredit. Betul kerana jualan adalah hasil. Ya, ingat kita dulu ada format ableh kan. Okey, ableh di mana belah kredit ini kredit, debit. Okey, salah satu dia adalah jualan. So nombor 1 adalah betul. Jualan di bawah hasil. Jadi hasil di bawah kredit. Belanja direkodkan di sebelah kredit. Salah. Kerana belanja diletakkan di sebelah debit. Okey, salah. Nombor 2 salah. Jadi boleh delete. Nombor 2 dengan nombor 2. Tinggal nombor 1, 3 dengan 1, 4. Hasil direkodkan di sebelah debit. Salah lah. Sebab hasil definitely dekat sebelah kredit. Nombor 3 adalah salah. Kos jualan diletakkan di sebelah debit. Betul kerana kos jualan adalah merujuk kepada belanja. So jawapan dia adalah 1 dan 4. Okey. Sekiranya anda ketinggalan, tak apa, tak ada masalah. Saya dah buat satu recording. Nanti saya akan bagi inilah dia punya video rakaman untuk tengok semula dan fahamkan semula Tapi kena ingat ableh Okey, AB adalah aset dan belanja bahagian debit, liability, equity dan hasil adalah bahagian kredit Okay. Alright. Kalau ada soalan bagi tahu terus on punya mic and then terus tanyalah Okey, soalan kelima Maklumat yang berikut diperoleh daripada buku Jet Enterprise bagi tahun berakhir 30 Jun 20X7. Inventory 1 Julai 20X6. Yang ini inventory 30 Jun. Maksudnya apa? Ini adalah inventory awal. Ini adalah inventory akhir. Macam mana nak tahu? Tengok dekat dia punya tarikh dengan tahun. 2016, 2017. Belian, pulangan keluar dan angkutan keluar. Soalannya, berapakah kos jualan? Okey, untuk mencari kos jualan, ni dia. Daripada sini. Okey, untuk mencari kos jualan. Okey, inventory awal, dia punya formula anda kena ingat Inventory awal iaitu this one 2600. Okey, kita buat matematik 2600. Kemudian apa? Belian tolak. Okey, kita kena asingkan belian 14,600. Okey, tolak dengan pulangan keluar pulangan belian ataupun pulangan keluar, tolak belian, tolak pulangan belian Okey, 350. Okey, akan menjadi berapa? Kalau kita tekan kalkulator 14600 tolak 350 akan jadi 14250. Okey, 1. Angkutan keluar tak boleh masuk sebab angkutan keluar ni adalah bahagian belanja belah bawah sekali. Angkutan keluar dekat bawah ni. So tak boleh masuk kalau angkutan masuk kena tambah. Okey. Maksudnya dekat sini 14,250 yang ni tadi. Kemudian dia akan jadi kos belian kan. 14250. Okey, tambah dan kemudian tolak dengan inventory akhir Okey, 2,600 tambahkan dengan 14250. Kemudian tolak dengan inventory akhir 3,200. Ni tambah. Mana dapat 14250 ni tadi? Belian tolak pulangan keluar. Angkutan keluar jangan sebab dia adalah belanja. So 2,600 tambah 14250 tolak 3,200.
13650, jawapannya adalah B. Ya. Okey. So belian dengan pulangan keluar ni adalah pengiraan asing. Ya. Yang ini inventory awal. Okey. Kemudian yang dua ni adalah dia punya kos belian dan yang ini adalah inventory akhir. Ya. Itu jawapan dia ya, kos jualan. Okey. So far boleh hopefully boleh. Ya, hopefully you all okay. Okey, kita tengok soalan seterusnya, soalan nombor 6. Okey, maklumat kewangan berikut diambil daripada Dania Trading pada 31 Disember 2000X9. Okey, kira untung bersih. Okey, kalau untung bersih bermaksud apa? Untung bersih kat sini. Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Mana yang duit masuk kena tambah, mana yang belanja kena tolak. Okey, untung kasar memang dah terang-terang dekat atas. Okey, you all on mic you all. Komisen diterima. Diterima tambah ke tolak? Kalau diterima, masuk ke keluar? Diterima. Kok ada respon? Okey. Diterima bermaksud tambah. Okey. Alright. Kalau angkutan masuk jangan masukkan kerana angkutan masuk dia dekat atas tadi. Angkutan masuk yang ini. Tapi masalahnya dah untung kasar. Ya. Okey. So dekat sini angkutan masuk jangan masukkan. Inventory akhir pun jangan masukkan. Ya, sebab inventory akhir dekat atas ni. Ya, masalahnya kita dah ada untung kasar. Jadi terus kira ke bawah saja. Okey, sewa kena tolak sebab sewa adalah belanja. Alatan pejabat pun kena tolak sebab dia adalah belanja. Jadi 28,200 tambah 1,200 tolak 5,600 tolak 970. Jadi kita tekan kalkulator 28,200 tambah dengan 1,200 tolak dengan 5,600 tolak dengan 970, jawapannya lah 228. Ini 5600 ke 3600? Kejap. 28200 tambah 1200 tolak 3600 tolak 28,200 untung kasar tambah 1,200. Okey. $22,830. Sepatutnya ni lah. Sepatutnya dia salah typo ni. Sepatutnya 22830. Ya, sepatutnya 22830D Okey, soalan ke-7 ya. Item manakah yang direkodkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi? Okey, akaun manakah yang direkodkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi? Bermaksud mana yang masuk dalam penyata kewangan jangan masukkan. Okey, kadar bayaran ya masuk sebab dia adalah belanja. Okey, deposit kadar bayaran pun bawah belanja juga. Inventory akhir. Ya, inventory akhir tak boleh sebab inventory akhir dia adalah asset. Ya, asset inventory akhir dekat sini. Inventory akhir. Ya, bahagian asset. So tak boleh masukkan. Nombor 3 salah. Pinjaman pun salah sebab pinjaman under liability. Jawapannya adalah 1 dan 2 Okey, ada apa-apa soalan ke setakat ni? Danish, Irfan dengan Anissa, kita akan teruskan ke soalan lain. So, okey Danish? Anissa? Okey Alright, soalan nombor 8 Maklumat yang berikut diperoleh daripada buku Brandon Trading pada 31 Disember 20X9. Berapakah untung bersih? Okey, jadi kita ada untung kasar,
Ya, untung kasar. Lepas tu insurans. Okay, insurans ni adalah insurans belanja. Ya, insurans ni kena tolak. Ambilan tak boleh sebab ambilan di bawah modal. Jangan masukkan. Faedah simpanan, faedah ni hasil. Ya, jadi tambah. Angkutan masuk jangan masukkan sebab angkutan masuk dia dekat sini. Belah atas Audi. Ya. Sebab dah ada untung kasar. Ya, so bawah tak boleh masuk. Okey, gaji kena tolak. Jadi untung kasar, tolak insurans, tambah faedah simpanan, tolak gaji. Ya, mari kita kira. Okey, 36,500 tolak 3,500. Ya, tambah 1,008 tolak 14,900. 19,900, jawapannya adalah B. Okey, jawapannya. Okey, penyata kedudukan kewangan ya. Maklumat yang berikut diambil daripada kedai buku Lu ya. Berapakah liability kedai Lu? Okey. Kita ada aset ya, kita ada modal awal dengan untung bersih. Okey, modal awal, okey, formula kita tengok balik Modal awal tambah untung bersih tolak ambilan akan jadi modal akhir. Masalahnya kita ada modal awal dengan untung bersih je. Jadi modal awal kena tambah dengan untung bersih. 28,000 tambah 2,300. Kemudian nanti aset 54,300 tolak dua-dua ni. Ya. Okay, so 54,300 tolakkan dengan 28,000 tolakkan dengan 2,300, jadi liability dia, hutang dia adalah 24,000. Ya. Aset tolak modal awal tolak untung bersih. Ya. Okay. So tu cara dia ya. Liability, ingat aset bersamaan dengan liability tambah equity. Ya, 54,300 bersamaan dengan liability tambah 28,000 tambah 2,300. Ya, itu cara dia ya. Okey, soalan nombor 10. Item manakah dicatatkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan? Maknanya yang dimasukkan kedua-dua sekali. Jawapannya adalah inventory akhir. Ya, premis tak boleh. Premis hanya dekat kedudukan kewangan, belian hanya dekat perdagangan untung rugi, inventory awal pun perdagangan untung rugi. Inventory akhir sahaja masuk dua-dua. Okey, soalan nombor 11 ya. Dia ada bagi aset semasa, bukan semasa, aset semasa, liability bukan semasa, liability semasa. Berapakah equity pemilik perniagaan rugi? Okey, ini senang je. Jumlahkan semua aset dan jumlahkan semua liability. Okey, dalam kes ni dia akan jadi 20,000 tambah 9800 tambah 9800 akan jadi 29,800. Okey, yang ni pula 8,000 tambah 930. 8930. Jadi sama je. Aset bersama dengan liability tambah equity. Ya, 29,800 bersama dengan liability. Liability tadi 8930. Tambahkan dengan equity, anda tak tahu. So bawa ke sebelah, tinggal tolak je. Ya, 29,800 tolak 8930. 20870, jawapannya adalah A. Ya. Okay. So yang ini straightforward je lah ya. Jumlahkan semua aset, jumlahkan semua liability, kemudian jumlah dua-dua ya jumlah aset tolak jumlah liability. Okey, soalan seterusnya ya. Maklumat berikut diperoleh daripada penyagaan Tan Chi bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 20X8. Berapakah modal kerja? Okey. Yang ini susah sikit sebab bukan susah apa. Anda kena asingkan dahulu aset, liability dengan equity. Okey, untuk alatan pejabat ni adalah aset. Okey, inventory pula 30 Julai dengan 30 Jun. Okey, ada dua inventory tapi dalam penyata kedudukan kewangan hanya kena letak yang inventory akhir sahaja. Jadi ini tak boleh tapi masukkan yang ni sebagai asset.
Ya, hanya inventory akhir inventory akhir sahaja. Akaun belum terima adalah aset, iaitu penghutang yang orang customer yang hutang. Akaun belum bayar bermaksud tak bayar lagi, liability. Okey. Alat tulis dengan inventory alat tulis. Okey. Untuk mencari modal kerja, modal tambah ambilan. Okey, modal 42,000. Ni adalah modal awal kan, kalau silap. Okey. How do I say this one? Okey, mari kita tambah alat tulis ni adalah yang ni belanja. So, inventory alat tulis ni adalah aset. Okey, alat tulis ni adalah belanja. Okey. Okey, sekarang ni kita tambahkan 3 aset dahulu 4 aset dahulu. 30,000 tambahkan dengan 3,800 tambah 3,200, lepas tu tambah 160. Dah kan. Alright, kemudian dia ditolakkan dengan 42,000 modal, tambahkan dengan liability 1,5500 jadi 660. Okey. Aset tadi sekejap Aset 30,000 tambahkan dengan 3800, kemudian tambah 3200. Aset 37,160. Okay, kemudian modal 40,000, liability 5,500. Okey. Alright, so ni yang missing okey. Ni yang missing so 5,500 tambah dengan 42,000 tolakkan dengan 37,160. 10340. Modal kerja. Sekejap 1660. Okey. Eh, 55. Modal kerja. Okey, cikgu hold ini dulu. Okey, cikgu hold ini dulu. Cikgu masuk ke soalan lain dulu Okey, tak nak drag dulu. Okey, biar sini dulu sekejap. Okey, hold dulu kita akan masuk ke soalan lain dulu. Okey, masuk soalan lain dulu Okey, nombor 13 Penyata kedudukan kewangan yang berikut. Okey, sekarang ni apakah X? Okey, aset semasa kita ada inventory dan akaun belum terima, tolak liability semasa dan akaun belum bayar. Okey, jawapan ni kat sini nombor 13 adalah modal kerja. Ni dia modal kerja. Aset tolak liability akan jadi modal kerja lah. Ya, bukan modal awal, bukan modal akhir maknanya jawapan akhir dia lah Okey, nombor 14. Catatan penutupan akaun belian manakah yang betul? Okey, kalau kita tengok dekat sini, akaun belian. Alright, so belian belanja belian ni kalau belian bertambah belian bertambah maknanya dia adalah belah debit okey, sebab dia adalah belanja. So yang ni salah, yang ni betul. Okey. Alright, dan kemudian akaun belum bayar memang masuk dekat aset sebab dia adalah aset kalau bertambah dia adalah belah debit belah kan.
Okay, aset. Kemudian untung rugi salah lah. Ya. Okay, kalau belian dia biasanya melibatkan perdagangan. So jawapannya adalah C. Untung rugi salah. Ya, untung rugi dia lebih kepada hasil dengan belanja saja. Okey. Berbalik kepada sini tadi. Okey, alatan pejabat, aset, inventory akhir. Lepas tu akaun belum terima. Aset. Okey, kemudian alat tulis. Okeylah, kita try lah ya. Oh. Uh, 3,200. Rasanya ada something wrong dengan soalan ni. So cikgu hold dulu soalan ni. Sebab macam ada something wrong ya. Sebab modal dia 42,000 tinggi sangat. Sepatutnya ada modal kerja ni nak kena check balik. Okay, so yang ini cikgu KIV dulu Cikgu hold dulu soalan ni. Sebab quite difficult juga. Okay, apa-apa pun soalan lain semua dah dijawab. Cikgu nak check list dulu tengok. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Danish, Irfan, Arisa ada apa-apa soalan ke setakat ni? Berkenaan soalan objektif. Okay. Danish, Arisa nak tengok respon juga Arisa. Is it okay? Danish, everything okay? Okay. Kalau tak ada, kita terus ke soalan yang seterusnya. Okay, ni cikgu akan ulang balik soalan yang inilah ya. Soalan yang kertas 2. Okey, maklumat yang berikut menunjukkan imbangan duga kedai Amanda ya, seorang peniaga kedai runcit pada 30X September 20X4. Alright. So alright. Jadi kita tengok ya, imbangan duga dua-dua ni balance ya, 80 dan 90 kat dua-dua tempat ni ya. Kita ada debit dengan kredit. Ingat debit ni berkenaan dengan AB, aset belanja, dan kemudian ya sebelah kredit adalah LH, liability, equity dan hasil. Okey, mari kita terus menjawab soalan ni. Okay, soalan dia yang pertama adalah anda dikendaki sediakan akaun penyata perdagangan dan untung rugi ya. Okey, ingat akaun perdagangan untung rugi 3 kolom anda kena buat Okey. Cikgu terus buat kedai Amanda ya. Akaun perdagangan Okay. Alright. Cikgu terus buat 4 kolom. Okay. Cikgu terus buat count dulu. Okay. Alright. Okay, RM. Nanti cikgu akan kemas kini dia punya line dia. Okay, apa-apa pun first thing first ialah kita akan start dengan jualan dulu Jualan, kemudian tolakkan dengan pulangan jualan ataupun nama lain dia adalah pulangan masuk. So, dia akan jadi jualan bersih. The best thing adalah cikgu hilangkan dia punya boarding dulu.
Okay. Alright, jualan, tolak pulangan jualan atau pulangan masuk, dia akan jadi jualan bersih. Mari kita tengok. Okay, jualan dah ada kat sini. Ya, tengok dekat belah kredit. Okay, ni dia 48520. Okay, tolakkan dengan pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Ni dia pulangan jualan dah ada dah kat sini. Pulangan jualan 302.20. Okay, so apabila anda tekan kalkulator, okay, 48520 tolak 320 akan jadi 48200. Okay, ni kita biar tu. Okay, kemudian kos jualan. Ni tajuk saja kos jualan. Alright. Yang pertama sekali adalah inventory awal. Okay, inventory awal. Inventory awal kita akan letakkan mana inventory awal. Ni inventory 1 Oktober 20X3 kan. Ya, iaitu 5,500. Ni dia. Tapi anda kena ingat soalan ni dia bagi dua inventory. Pada harga kos dengan pada harga pasaran. Jadi anda sentiasa kena tengok pada harga pasaran. Jangan tengok pada harga kos. Memang salah. Ya. Okey. Yang ini inventory awal. Ya, 5,500. Okey, 5,500. Akan masuk kat sini. Okey, kemudian kita nak mengira belian dengan kos belian sekali. Okey. Sekejap cuba besarkan. Alright. Belian. Ni dia belian Okey, belian 36470. Okay, kemudian kita tolakkan dengan pulangan belian ataupun nama lain dia adalah pulangan keluar. Ada tak pulangan belian atau pulangan keluar dalam soalan ni? Tak ada kan? Okey, kalau tak ada, tak apalah, cikgu just letak kosong lah. Ya, just letak kosong sebab tak ada. Jadi belian bersih. Okey, tambah Audi. Ya, tambah Audi. Apa Audi yang ada? Angkutan masuk. Ya, ni dia. Ya, angkutan masuk ataupun nama lain dia angkutan atas belian. Ni dia 150. Ataupun angkutan masuk. Yang ini adalah angkutan jualan iaitu angkutan keluar. Okey, 150. Okey, angkutan. Okey, ada tak upah atas upah tak ada, tapi ni upah gaji dia tak sama dengan upah atas belian so jangan masuk. Duty atas insurans tak ada, insurans atas belian tak ada. Ni insurans atas ni insurans lain so jangan masukkan. So satu je. So kalau tambah dua-dua dia akan jadi kos. Okay, kos belian. So 36470 tambah 150 36620. Kemudian tolakkan dengan inventory akhir. Okey, inventory akhir yang ni dia. This one, inventory akhir. Ya, 30 September 20 X4 ni, 6,500. 6,500. RM6,500 kan 005. Sorry, ni harga kos salah. Yang ini yang ini dekat bahagian aset. Yang ni adalah bahagian kos.
So 6005. Ambil yang ni dulu. Ya, 6005. So, sini. Tiga enam enam dua kosong. Sorry, 5500 tambah dengan 36620 tolak dengan 6005 36115. Okay, so tolak kos jualan akan jadi apa? Untung kasar. Okay, 48200 tolak 36115. 48200 tolak 36115 12085. Okay. Untuk kasar. Itu baru separuh ya. Kita kena tambah semua hasil. Okay, untuk hasil kita tengok apa yang perlu ditambah. Okay, H dekat sini. Hasil. Okay. Yang pertama, akaun belum bayar jangan. Faedah diterima dengan komisen, dua sahaja. Okay, faedah diterima tadi 520 420. Settle. Okay, tolakkan dengan belanja. Okay, belanja apa yang ada, mari kita tengok. Tunai tak boleh, akaun belum terima tak boleh, leng kapan tak boleh. Okay, sewa Okay, apa okay, sewa. Okay, sewa 6,900. Okay, kemudian ditolakkan dengan sewa dah, angkutan atas jualan ataupun angkutan keluar 260. Kemudian insurans 1,300. Kemudian hutang lapuk belanja hutang lapuk 420. Hutang lapuk kadar bayaran masuk hutang lapuk dengan kadar bayaran. Okay, hutang lapuk jadi 420 dengan 2,700. Okay, kemudian simpanan tetap tak boleh. Okay, komisen ni kena komisen ni upah dengan gaji, belanja membaiki. Ya, tiga ni komisen, upah dan gaji. Belanja membaiki. So yang ini komisen 360 7320.
dengan belanja membaiki 1250. Okey. Belanja promosi. Belanja promosi 330. Alat tulis dengan pos. Okay, so ni dah. Ambilan jangan masuk Alright, so tambahkan terus semua. Okay, untuk hasil 520 tambah 420 menjadi 940. Okay, untuk belanja pula tambah semua dia akan jadi negatif. 6900 tambah 260 tambah 1300 tambah 420 tambah 2700 tambah 360 tambah 7320 tambah 1250 tambah 330 tambah 220 21060. Okey. Alright. So dah settle. Dia akan jadi untung bersih. Macam nak cari untung bersih, ni dia. 12085 tambah 940 tolakkan dengan 21060. Negatif ya. Negatif maksudnya rugi. Rugi bersih jawapannya ialah 8035. So ini adalah jawapan akhir dia, rugi bersih. Okay, so ini jawapan dia, rugi bersih 80335 So syarikat ni mengalami kerugian lah ya, sebab belanja dia tinggi. Okay, tu yang pertama. Okay, cikgu nak terus ke soalan seterusnya, iaitu soalan penyata kewangan Okay, ada lagi 8 minit. Amanda. Okay, 4 kolom. Buat bahagian buat T format dah okey dah. Okay, sinar M. Okay, mari kita masuk bahagian aset semasa dahulu. Okay, untuk aset semasa, okay, AB Okay, tunai 290. Okay, kemudian akaun belum terima, ni dia 4210 aset belum terima. Stop lagi aset semasa. Lengkapan-lengkapan tak boleh. Simpanan tetap, yes. Simpanan tetap 4000. Kemudian ada lagi tak? Ambilan tak boleh So ada 3 saja. Oh, lupa inventory akhir.
Inventory akhir tengok dekat pasaran ni harga 6,500 harga pasaran. Okey, aset semasa campur dua-dua dia akan jadi 290 tambah 4210 tambah 4000 tambah 6005 14505. Ini aset semasa ni dia. Okay, aset bukan semasa, kita tengok apa yang ada. Lengkapan dan lekapan. $8250. Itu saja tak ada, rasanya dah tak ada dah. Satu je. Ya, aset debit semua dah set. Oh, ambil lagi belum Ada satu je. So campur dua-dua ni 14505 tambah 8205 2275. Okey, mari kita ke liability pula. Ni modal. Ni akaun belum bayar. Masih 230. Ada lagi tak sebenarnya? Tak ada satu je. Modal awal. Liability jangka panjang tak ada liability bukan semasa tak ada. Modal awal ni dia 25,500. Tolak sebab dia rugi bersih jadi kena tolak rugi bersih. Rugi bersih tadi dekat atas 8035. Kalau untung bersih kena tambah, tapi masalah ni rugi bersih. Tolak ambilan. Okey, ambilan dalam kes ni ialah ni dia 440 ya. So dia akan jadi modal akhir. So modal akhir 25500 tolak 8035 tolak 440 17025. So 2755. Okey, balance lah. Okey, siap balance dah. Okay, so dah siap dah ya. So okay, balance lah jawapannya balance. Okay, yang ini semua dah okay. So ni nanti cikgu save dan bagi kamu lah. Okay, ada apa-apa soalan ke? Setakat ni ada apa-apa soalan ke?
Okay, recording ni nanti cikgu akan upload dekat YouTube dan nanti yang termasuk dengan yang hari tu, hari Isnin hari tu sekali. So nanti apa-apa nanti cikgu ni lah ya. Cikgu akan inform once recording dah upload Nanti